الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Soal 50 kan? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan bermula. Soal 50 Sulamus Sibyan, masih lagi dalam syahdan. Tajuk besar dia haid, nifas dan istihadah. Haid, nifas dan istihadah. Ini tak istilah dalam kita ni haid. Kita baca secara kita lalu saja asas-asas bab haid. Dan bermula sekurang-kurang haid. Dan bermula sekurang-kurang haid itu ialah tu jadi apa nama sehari semalam tu jadi mubtada khabar. Dan bermula tu mubtada. Dan bermula sekurang-kurang haid. Jadi kena takdir lah. Dan bermula masa minimum. Jadi bermula masa paling sedikit. Ini masa paling kita panggil paling minimum lah. Bermula masa paling minimum kadar haid itu ataupun kadar masa haid itu ialah khabarnya sehari semalam. Apa kita kena takdir sekurang-kurang tu kena takdir kadar masa sebab nak muafakat di antara mubtada dan khabar. Sebab khabar dia sehari semalam menunjukkan kadar masa. Maka kita takdir mubtada juga kena takdir sama kadar masa juga. Jadi kita takdir macam mana? Dan bermula kadar masa minimum haid itu ialah sehari semalam. Jadi kita nak kira haid ni, nak kira formula ni, formula basic ni tiga. Satunya kadar minimum haid, kadar masa minimum. Yang keduanya kadar masa maksimum. Yang ketiganya kadar masa adat. Tiga tu. Dia adalah tiga benda. Jadi kesemuanya tiga-tiga itu berkaitan dengan kadar masa, bukan berkaitan dengan kuantiti darah. Tidak. Darah tak kisah banyak ataupun sedikit tak kisah. Yang kita bincang ialah kadar masa. Baik, yang kata sehari semalam iaitu ni tafsir sehari semalam, iaitu 24 jam. Iaitu kadar masa sehari semalam paling minimum ni, kadar paling sikit dihukumkan haid ini ialah 24 jam. 24 jam tu. Dan jikalau berputus-putus darahnya sekalipun, jadi 24 jam ni umum. Tak semestinya 24 jam itu datang secara direct 24 jam. Dikira 24 jam itu dikira kadar masa 24 jam. Masa minimum itu dikira macam mana cara dia? Tak dikira direct, tak semestinya direct. Cuma setengah kitab ni dia kata direct ni, setengah kitab ni dia kata berhubung itu dengan maksud apa? Dengan maksudnya nak confirmkan ataupun nak mengesahkan kata kadar minimum ini 24 jam. Tapi tak semestinya direct 24 jam. Cuma direct itu untuk nak confirm, untuk nak mengesahkan. Yang kata kadar paling sedikit dihukumkan haid itu 24 jam. Kalau nak mengesahnya 24 jam tu 24 jam berterusan lah. Tapi tak syarat berterusan.
Itu yang royah tu. Royah ni nak menolak yang kata tak syarat pertusan. Itu sebab kenapa didatangkan royah, didatangkan ni berputus-putus sekalipun. Nak menolak bahawa tidak disyaratkan kadar darah keluarnya daripada farah itu, kadar masa itu berterusan 24 jam tanpa henti, tidak. Tu. Dan jikalau berputus-putus darahnya sekalipun, walaupun kadar dikira itu dalam tempoh 15 hari 15 malam, kadar minimum ini nak dikira cukup 24 jam itu mula mana? Mula datangnya darah sehinggalah tempoh dia 15 hari 15 malam. Itu tempoh maksimum, tempoh paling banyak darah datang 15 hari 15 malam. Jadi dalam tempoh tu kalau cukup 24 jam, maka dihukumkan darah haid. Bila nak hukum tu? Apabila cukup lah. Sama ada 10 hari baru cukup 24 jam, barulah dihukumkan darah haid. Hari yang ke-10 tu dihimpun cukup 24 jam. Jika dihimpun, yang kata berputus, dan jikalau berputus, jikalau cara datangnya keluarnya darah itu bukan dia keluar secara berterusan, tapi dia keluar sekiranya keluar secara dipanggil on off, tu berputus-putus. Satu hari datang darah, hari kedua stop, hari ketiga datang balik, hari keempat stop. Itu dipanggil berputus-putus. Jika dihimpun campur sekalian darah yang berputus-putus tu, nya darah yang berputus, maknanya dia darah yang datang tu, darah yang mengalir tu, darah yang keluar tu, darah dia sama ada darah keluar sikit ataupun banyak, tak menjadi isu, asalkan keluar. Sebab tu orang perempuan dia kena cek selalu. Asalkan nampak saja warna darah, walaupun tak keluar banyak, maka dihukumkan ada. Asalkan cek saja darah dengan kapas dan dengan tisu ataupun dengan kapas, kita tekan dalam faras, kemudian kita keluarkan, ada tak kesan darah? Ada. Itu dipanggil, tetap dinamakan kadar masa itu kadar masa keluar darah, walaupun keluar itu tak banyak. Itu dia tak menjadi isu banyak keluar, tak banyak, asalkan keluar. Dan sebab tu kena cek. Ada orang, ada setengah apa panggil tu, setengah perempuan, dia tak tahu nak cek darah. Maksudnya dia tak tahu macam mana status dia ni, keluar tak keluar. Ini yang bahaya. Diingatkan keluar darah ni apabila darah mengalir kuat. Itu baru dihukumkan darah keluar. Dia tak cek pun. Ini bahaya. Dia tak tahu pun. Apabila kita kata macam mana cara untuk kesan, untuk trace bahawa kadar tempoh ni keluarnya darah. Dia kata tak keluar darah. Kenapa? Tak rasa pun keluar. Nampak tak? Ini start kritikalnya. Orang panggil pun ilmu buat haid, tak ngaji pun buat haid. Dan pernah mengajar satu tempat, pengalaman ni bukan orang biasa. Pengalaman tu dia ni isteri kepada tu imam dan starter dia ustazah. Apabila dia review, dia kata 24 jam ni keluar non-stop, baru dia kira hukum. Dia kata kalau campur-campur itu tak dikira haid. Ni orang starter, bukan orang kampung, orang biasa. Lalu saya kata kat dia, kalaulah dia keluar terputus-putus, saya kata, macam mana nak tahu dia keluar tu? Kesan keluar tak keluar tu kita nak tahu. Macam mana dia keluar ke ataupun dia putus ni? Dia kata keluar tu, kalau tak keluar, tak keluar lah. Tak, macam mana cara dia? Kita rasalah kita perempuan, dia kata. Nampak tak? Kita tak perempuan pun kita tahu cara. Dan kita mengaji pun kita tak mengaji. Memanglah tak tahu. Tapi dia yang punya tu, lagi-lagi kena mengaji. Tu tanggungjawab lah untuk lelaki dia. Ini cerita orang bukan biasa ni. Mutajah ni. Sedih. Apabila kita kata cara nak trace darah ada ataupun tidak bukan dengan
rasa. Cuma rasa itu salah satu ciri darah. Nanti kita akan belajar ke datang. Tamyiz. Cara nak trace darah ni, ciri warna, ciri kepekatan, ciri rasa. Bukan taste. Rasa ni makna mengalir ni. Rasa panas tak panas, sejuk tak sejuk. Orang perempuan je tahu yang tu. Kita tak tahu. Kita teori je. Rasa panas, darah ni keluar. Ni jenis. Darah haid ni macam mana? Adakah rasa suam keluar? Dari kecil je tahu. Ni darah keluar ni. Itu ciri nak menentukan apabila isu-isu tertentu. Macam isu contohnya akan datang, tapi tak ada dalam kitab kita ni. Apabila perempuan tu dia baru keluar, dia tak beradah. Bukan perempuan ni beradah. Contoh dia baru keluar je. Beradah, tak beradah. Bulan lepas tak keluar lagi, baru keluar. Tiba-tiba keluar sampai 16 hari. Non-stop 16 hari. Kita nak kira ciri darah, tak sama je ciri. 5 jenis ciri yang kita bahas bulan lepas. Sama je ciri. Maksudnya darah yang sama daripada hari pertama, hari kedua sampai hari ke-16, darah yang sama. Maknanya ciri warna darah tak boleh ambil kira. Ciri beradab tak boleh ambil kira. Ciri kepekatan sama pekat. Ciri ketiga dari segi tip rasa dia. Rasa panas dah, rasa suam dah keluar. Sama je, dia baru. Dia pun tak tahu. Sama je dia kata. Daripada buat pulang minggu pertama, hari pertama sampai ke-16, sama je. Tak suam, tak panas, tak sejuk. Macam mana nak hukum dia? Itu ciri dia tak boleh pakai semua. Sama semua. Maka ada apa ni? Ada catatan ulama buat. Jawab dia hanya 1 hari 1 malam sahaja dikira haid. Hari kedua tak dikira, kena sembahyang, kena qada. Itu oleh panggil dobit yang ulama buat. Cuma nak bincangnya, kita nak bincang macam mana cara untuk dia trace ada tak ada darah. Jawab dia kena cek. Nak cek macam mana? Bukan cek darah, rasa darah ataupun ada ataupun tidak. Bukan tengok. Kalau tengok memang dia tak keluar. Sedangkan dia keluar sikit. Maka cara dia iaitu kena ambil kapas seumpama putih, tekam dalam marah. Keluar, ada tak kesan? Kalau ada kesan, dihukumkan tempoh itu, kadar masa itu dipanggil termasuk haid, keluar haid. Kalau tekan kapas, keluar bersih berseri-seri, putih berseri-seri, kadar itu, masa itu tidak dikira haid. Itu penting Saya juga sebenarnya tanggungjawab orang lelaki. Memang dia tak ada haid, tapi walaupun tak ada haid, tapi dia bertanggungjawab. Itu penting tu. Orang perempuan senang je, tak payah mengaji dia dah. Tanya lelaki aku mudah orang perempuan. Untuk orang perempuan dia nak kena menikah. Sebab apa? Sebab dia selamat. Sebahagian agama dia selamat duduk atas tok lelaki dia. Cara mandi wudu, cara mandi wajib. Tak mandi tak apa. Tak mandi tak apa. Tak mandi tak boleh. Tak belajar tak apa. Tak nak mandi tanya lelaki. Sebab itu orang lelaki sebelum dia jima isteri ni, malam pertama ni, kita malam pertama. Pak kita ada pengantin baru. Mana? Ulama kata tanggungjawab suami pada malam pertama. Apa tanggungjawab dia? Sebelum apa-apa dia mesti tanya, pandai tak pandai mandi wajib. Kalau tak pandai mandi wajib, tak boleh. Jangan lakukan perkara menyebabkan mandi. Siap dia. Kena ajar dia dulu sehingga dia pandai mandi wajib. Kalaulah kita lakukan perkara yang menyebabkan dia mandi wajib, dia tak pandai mandi wajib, siapa tanggungjawab dia? Bukan dia, kita. Dia kena mandi sama-sama tak? Mandi sama-sama. Tak amalan. Amalan lelaki. Mudah betul kan? Kita yang mandikan. Kita yang mandikan. Senang. Orang kata semua air, semua kata clear, cantik. Dia kena mandi sama-sama. Sebab kita yang mandikan dia. Baliknya dia mandikan kita. Diam tu. Sebab apa? Sebab abang tak kerti mandi wajib. Jam lelaki apa je ni orang lelaki tak sejati. Lelaki yang sejati ni kena tahu beberapa benda. Antara lelaki sejati ni yang dia kena tahunya ialah fardu ain. Kalau dah dia tak reti ajar isteri dia mandi wajib, tu tak dinamakan lelaki sejati.
Dan jikalau wayah habis. Jika dihimpun, jika dihimpun ni dia nak urai berkaitan dengan kadar maksimum minimum, kadar masa minimum haid. Masih lagi formula pertama. Dia tak cerita lagi yang kedua. Ini dia cerita formula ni berkaitan dengan masa haid. Dia panggil kadar minimum, kadar maksimum dan kadar masa ghalib. Tiga benda dia cerita. Jika ni berkaitan dengan masih lagi huraian berkaitan dengan kadar masa minimum. Macam mana nak hukumkan masa yang sekurang-kurang? Sekurang-kurang ni paling sedikit dihukumkan haid dah. Jika dihimpun campur sekaliannya, sekalian darah yang berputus-putus. Jangan himpun saja, kena campur. Dihimpun campur sekalian. Semua darah putus. Darah yang berputus tu, kadar stok darah tu kena tahu cek tu. Hari mana yang dia stok, tak kira. Hari yang ada darah, kena kira. Tu dia kata himpun semua dan campur. Cukup dalam 24 jam. Maksud himpun ni apa? Himpun ni, himpun masa yang mengalir. Himpun masa yang ada darah. Bukan kira mengalir. Kira ada darah, walaupun tak mengalir. Itu himpun. Lepas kita himpun, kemudian kita totalkan. Cukup dalam 24 jam. Masa yang ada darah, cukup 24 jam. Walaupun kita himpun tu 10 hari. Kemudian totalkan 10 hari itu. Total apa? Total kadar masa yang kita himpun tu. Contohlah hari pertama 5 jam. Hari kedua 2 jam saja. Hari ketiga 5 jam balik. Hari keempat 5 jam. Totalkan. Semua dapat 22 jam. Tak cukup lagi. Hari kelima tu 2 jam. Cukup 24 jam. Itu dia panggil dihimpun campur. Banyaknya campur tu total. Himpun tu himpun kadar masa yang ada darah. Atau himpun. Campur ni dicampurkan ke semua darah, kadar masa yang kita himpun, tanpa mengambil kira masa yang tak ada darah. Jangan himpun sekali. Ni mentah-mentah himpun semua total. Itu orang perempuan ambil mudah. Tu kita kena ingatkan. Ambil mudah. Cek lagi ni. Tak cek pun. Kenapa? Adalah. Confirm ke ada? Rasa ni. Kadang-kadang rasa lain. Ni je tu. Dia rasa suam. Sebenarnya bukan darah mengalir. Hangi je. Sebab Farah ni dia berketuk juga. Yang kita cerita Maghrib tadi. Kalau lelaki dia ketuk uluban dua saja. Tapi orang perempuan dua. Orang perempuan depan pun dia berketuk, belakang pun berketuk. Belakang normal, depan pun normal. Kita kalau depan memang abnormal. Luar biasa kita kalau ketuk pun senapan. Jangan sangat. Kalau ketuk ke depan memang penyakit. Kena rawat segera. Dia tak ada lah depan pupu tak ada. Dia belakang je pupu. Kalau belakang pupu itu jangan rawat. Memang itulah cara rawatan. Nak buang anak ni. Cuma jangan buang depan orang tu je. Buang ini elok. Yang tak elok buang depan orang. Sebab tu lah penyakit ni. Habis. Baik, himpun campur sekalian tu dalam lingkungan 15 hari 15 malam itu. Dalam lingkungan di mananya dalam tempoh lingkungan. Dalam tempoh 15 hari 15 malam. Cara kadar nak kira kadar masa minimum 24 jam itu dalam lingkungan apa? Dalam tempoh apa? Tempoh 15 hari 15 malam. Walaupun hari ke-15 tu kita total baru cukup 24 jam, dinamakan haid. Dinamakan haid. Nak cukup haidnya hari ke apa? Hari ke-15. Hari ke-15 tu kita himpun, kemudian kita totalkan cukup dah hari ke-15. Baru cukup 24 jam ataupun ke atas. 25 jam ke 60 30 jam. Dalam tempoh 15 hari 15 malam itu ada 24 jam. Ada tu mana dapat? Dapat masa yang keluar darah 24 jam. Ada tu nak takdir lah. Maksud ada ni dapat kadar masa apa? Masa yang keluar darah cukup 24 jam atau lebihnya, lebih masa 24 jam, 30 ke 40 jam tak kisahlah. Cukup lah tu. Habis. Maka ni dipanggil jawab jika. Itu maka.
Maka tu jawab jika dihimpun. Dia nak cerita kadar minimum, cara nak hukum ataupun cara nak dapatkan kadar minimum. Tu kena mengaji orang agama ni kena cakap matematik. Mana boleh orang agama tak cakap matematik. Untuk fee nak kira high profit lagi pada it. Empower lagi pada it. Pada it ni matematik. Main 1/3, 1/2 hari. Memang kena cakap matematik. Sebab akademik tu sebahagian daripada agama. Orang kita ni dia orang panggil kesan penjajah, orang panggil persperit, orang panggil apa tu, pecah perintah kan. Ni kesan besar pecah perintah. Jadi ilmu akademik tu bukan ilmu agama dah. Ilmu agama juga, cuma bukan fardu ain, fardu kifayah. Matematik fardu kifayah, sains fardu kifayah. Yang salahnya kita tak ambil fardu ain tu, dah ambil fardu kifayah saja. Tu yang salah. Yang cantiknya fardu ain belajar, fardu kifayah belajar. Tapi kena ada ain dulu lah. Yang kalau belajar dua-dua, bolehnya kifayah, ain tak boleh. Dua-dua. Macam kita orang, saya dia punya syllabus di Kelantan kan. Mana-mana sekolah agama di Kelantan, dia ada dui. Sebab tu setiap tahun belajar agama di sana tak pernah miss dengan exam. Tingkatan 3 PMA dulu SRP. Tingkatan 4 agama, exam agama. Tingkatan 5 SPN, tingkatan 6 SPU. Natah combine dua-dua. Natah ni dia panggil SDPM, tapi SDPM bukan akademik. 2. 1 akademik, 3 agama. Panggil syariah, Usuluddin, bahasa Arab, Mutawa'ab, Naja'ab. Pak tersipun. Dua-dua. Tak tahannya dua-dua tak boleh. Tu tak tahan tu. Ngaji semua. PM ngaji, sains ngaji, Inggeris ngaji, bahasa Arab semua ngaji. Semua. Apa nama ni fail. Aduh. Kalau fokus satu-satu mungkin lah. Ain boleh, walaupun kifayah tak boleh. Okay, kalau boleh dua-dua cantik lah. Cantiknya ain dulu. Sebab ain ni dia payah. Dia boleh ain, kifayah mudah. Orang dah boleh mengaji fiqh, mudah je dia mengaji ilmu lain, mengaji sains ke sejarah ke, mudah je. Ada pun habis. Maka tu jawab, jika maka hukumnya hukum darah yang berputuh-putuh itu, yang dihimpun dan ditotalkan haid sekalian itu. Jadi dihukumkan darah haid sekalian itu. Sekalian apa? Sekalian masa yang putuh tu, masa yang tak ada darah tu dikira. Dikira haid. Baby. Dan masa putuh-putuhnya, masa putuh ni masa yang tak ada darah. Contoh 5 hari darah datang, 5 hari stop. Hari ke-11 tu datang balik darah. Bagi 5 hari darah yang putuh tu kita nak ukur apa? Tu ni kita. Dan masa putuh-putuhnya hukum haid juga atas ini atas qaul yang mu'tamad. Qaul yang mu'tamad, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dikira waktu haid. Ini yang mu'tamad. Tempoh yang putuh, tempoh yang 5 hari tempoh tak datang. Contohlah kita ambil sikit, kita ambil 3 hari. 3 hari datang direct, tiba-tiba hari keempat tak datang, kan? Keempat tak datang. Nak tahu datang tak datang, kena tahu lah, kena cek tadi lah. Macam tadi kena cek, waktu setiap hari kena cek. Hari ke-5 tak datang, hari ke-6 tak datang. Maknanya 3 hari datang, 3 hari tak datang. Hari ke-7 datang balik, dia dah nak mandi apa dah, tiba-tiba datang balik, tak jadi mandi. Hari ke-7 datang balik. Jadi 3 hari tempoh tu nak ukur apa? Adakah nak ukur tempoh haid juga, ataupun nak ukur suci? Kalau suci wajib mandi. Lepas tu dia tak mandi, tak sembahyang, wajib qada. Kalau nak ukur suci, maka qaul mu'tamad dihukumkan tempoh itu dipanggil tempoh haid, walaupun darahnya tak datang. Walaupun darah tak datang. Qaul mu'tamad. Adapun qaul dhaif, dan dia tak cerita qaul dhaif, dia cerita qaul mu'tamad saja. Adapun qaul dhaif, mazhab Syafi'i qaul dhaif, dan juga
qaul mazhab Maliki dikira suci. Kalau qaul mu'tamad dia sama dengan mazhab Hanafi. Qaul mu'tamad mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi. Sama apa? Dihukumkan tempoh itu tempoh haid, tak perlu qada. Kenapa? Suci itu dikira haid. Ini biasa orang perempuan malah nak bayar. Baik qaul mu'tamad. Tapi qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i dia sama dengan qaul dalam mazhab Maliki. Dikira apa? Dikira suci, kena solat. Sebab itu selamatnya apabila putus saja mandi dan sembahyang. Nanti ni kita baru tahu, tak tahu lagi pun tu. Tak tahu lagi betul tak suci. Tiba-tiba datang balik kita tahu dah. Kalau nak ikut qaul mu'tamad, maka yang sembahyang kita tu tak dikira. Tapi pahala dapat tak? Ulama kata tetap dapat pahala. Tapi kalau nak kira qaul dhaif, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, maka sembahyang kita tu dikira. Kenapa? Qaul dhaif dikira suci dalam tempoh putus tadi. Baik. Pergi formula pertama. Yang solat yang tak kalau kita kira qaul mu'tamad, sebab tempoh itu tempoh haid. Tempoh haid. Cuma ulama kata sembahyang kita tak dikira sebab tempoh itu tempoh suci, tempoh haid. Tak dikira sembahyang. Cuma tak dikira solat. Tapi pahala dapat tak? Dikira dah pahala. Tak dikira sebagai kefarduan, tuntutan, kerana tak dituntut, kerana tempoh itu tempoh haid. Tapi ulama kata dapat tak pahala? Jawab dia, dapat pahala wajib. Sembahyang wajib tu dapat pahala wajib. Sebahagian ulama kata dapat pahala. Asalnya tak dapat pahala tak sembahyang tu dapat lah. Sebab itu tempoh tak boleh sembahyang, maka dapat pahala tak sembahyang asalnya. Ini dapat pahala juga. Habis. Ini nak kira formula kedua, formula maksimum. Nak tahu sebanyak-banyak haid ni berapa hari, berapa hari kadar masa ni. Dan sebanyak-banyak, jadi kadar paling banyak masa haid, dan sebanyak-banyak haid itu ialah tu jadi khabar lah. Tak ada ialah lah, tapi kita bermula ialah khabar. Dan sebanyak tu mubtada. Dan bermula sebanyak-banyak haid, ini sebanyak-banyak kadar haid. Formula kedua, kadar haid. Dia panggil kadar maksimum. Haid itu ialah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Kena kadar paling banyak. Habis. Adapun darah yang terbit tiada sampai sekurang-kurang haid, atau yang lebih daripada sebanyak-banyak haid, itu darah istihadah. Habis. Darah istihadah. Dan bermula qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula sekurang-kurang suci antara dua haid itu 15 hari 15 malam. Ini formula ketiga. Kalau campur dengan ghalib jadi 14 semua. Kalau tak campur ghalib jadi 3. Pertama, dia panggil formula pertamanya ialah kadar maksimum, kadar minimum haid, kadar paling sikit. Yang keduanya kadar masa paling banyak haid. Yang ketiganya ghalib haid, ghalib haid 7 hari. Yang keempatnya ni, yang keempat ni kadar masa, dia panggil kadar masa suci haid antara dua haid. Kadar masa dia, kadar masa tu, kadar masa suci ni dikira satu je. Dikira kadar masa fikir. Banyak tak kira. Banyak tak kira. Sebabnya paling banyak tidak ada haid. Ada orang yang tidak pernah datang haid, itu dia tak ada kadar masa dia, kadar masa suci. Dia selama-lama suci.
Sebab tu kadar masa suci paling banyak tidak ada. Tidak ada haid. Sebab ada orang yang tidak ada haid. Yang dibincangnya ialah formula kalau kadar masa suci ni kira paling sikit-sikit 15 hari. Kalau tak sampai 15 hari, yang itu bukan haid. Haid yang pertama nak datang pula, haid kedua dia kena selang 15 hari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula sekurang-kurang suci. Jadi sekurang-kurang ni macam biasalah, kadar masa paling sedikit. Ini kadar masa minimum suci antara dua haid. Bila? Berapa? Ialah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Dan tiada ada hak, tiada ada hak bagi sebanyak-banyaknya, bagi sebanyak-banyaknya kadar masa suci antara dua haid. Kenapa? Kerana ada orang yang tidak pernah, ada orang yang tidak pernah haid. Baik. Ini dia kira apa panggil, dia kira formula je dulu. Kemudian pendetailan tu di belakang ada sikit je lah. Sebab kita ni dia tak, dia bukan orang panggil mendetailkan haid di sekitar lalu saja. Baik. Masuk pula nifas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, masuk nifas sekejap tengok dhabit yang berputu-putu tu. Isu di sini dia tak di belakang tu rasa tak ada isu di belakang tu. Belakang ada isu tak? Kita ada isu di belakang. Kalau kita tangguh di belakang. Di belakang demikian dia tak tubuh. Oh, di belakang ni semua haid. Semua nifas. Semua nifas. Ada sikit Ustaz. Ya? Ada sikit ni, dan jika masa putus 15 hari 15 malam dan darah yang kemudian itu adalah haid. Dan jika 20 Di bawah sekalian. tengah. Tengah bermula sekurang-kurang nifas, okay. Dan jika ada masa putus, okey. Ada kita sikit isu. Jika ada masa putus 15 hari 15 malam, maka darah yang kemudian itu adalah darah haid. Jika ada 24 jam dan jika tiada ada 24 jam, maka yang itu darah istihadah. Itu sikit je dari kita. Nanti isu yang tu kita baca kadang-kadang. Cuma sebelum tu ada isu lain sedikit, isu putus ni. Isu berputus-putus ni. Masih lagi isu putus. Dia banyaklah isu putus ni. Cuma kita ambil isu-isu yang penting saja. Antaranya isu putus ni dia panggil perempuan yang beradab. Perempuan yang beradab 7 hari, tiba-tiba perempuan yang beradab datang darah mentolak 7 hari, tiba-tiba dia putus, kemudian datang pula darah ini sehinggalah hari ke-15. Contoh saja. Macam mana nak hukum dia? Tiba-tiba dia beradab 15 hari, 7 hari saja beradab. Beradab 7 hari. Kalau tak beradab dia isu lain. Itu dia kena tahu indikator dia, cara nak hilang. Ini agak kita belajar yang basic-basic dulu. Kalau yang basic kau tak boleh kuasai, memang jam lah. Nak tak boleh kahwin. Apa nak budak-budak pondok ni memang tak boleh kahwin. Lagi tak boleh kuasai haid, tak boleh kahwin. Basic, kuasai basic. Dalam tu tak apalah. Antara basicnya ni isu putus ni, isu putus. Contoh dia, masalah perempuan beradab datang darah 7 hari. Ini adab dia lah, ada 7 hari, ada 8 hari, ada 9 hari dia beradab. Ada yang luar adab itu tak apalah, tetap dikira adab. Kadang-kadang 7 hari je dia datang, tiba-tiba
dia lari hormon dia, makanan dia, ataupun dia stres sikit, dia akan lari. Dia akan jadi 8 hari, ataupun dia akan jadi 5 hari. Ini tetap dikira 7 hari. Itu penting beradab. Apabila dia dah beradab, walaupun dia lari sikit-sikit, tetap dikira adab dia. Hari itu faktor lain. Sebenarnya dia ni perempuan beradab, perempuan ada adab. Tapi oleh kerana gaya hidup dia, dia akan kacau sistem, ekosistem dia panggil, dia akan kacau. Lepas tu stres boleh kacau dia punya putaran kitaran darah haid. Pemakanan, silap makan, dia boleh kacau pemakanan haid. Jadi tak apa, dia kacau sikit, kurang sikit, terlebih sikit, tetap adab dia. Jadi masalah perempuan beradab datang darah 7 hari, tiba-tiba berterusan datang sehingga 15 hari. Contohlah, kita ambil contoh dulu, berputus ni mudah. Contoh dulu hak tak putus. Tiba-tiba berterusan datang sehingga 15 hari. Dan kira macam mana? Jawab dia, maka dikira semua haid. Dikira semua haid. Walaupun beradab dia 7 hari, tapi dia tak putus, dia berterusan sampailah hari ke-15. Adapun putus mudah. Kalau dia putus, walaupun dia beradab, tapi putus tetap dikira. Lepas putus dikira haid lagi. Masa putus tetap qaul mu'tamad kata tak haid. Dikira haid. Qadha tak dikira haid. Contohlah, beradab 7 hari, putus 2 hari, datang balik. Patutnya beradab 7 hari saja, tiba-tiba putus. Tapi datang balik itu dalam tempoh 15 hari 15 malam. Walaupun dia beradab 7 hari, maka selepas dia putus, datang balik dia tempoh 15 hari, tetap dikira haid. Dalam tempoh tu, itu sama. Qaul mu'tamad kata dikira masa haid, qadha kata tidak dikira masa haid. Kalau puasa time tu 2 hari tu, sama je. Kalau kita puasa pun sama. Kita dah ni dah tak dikira puasa kita. Tapi dapat pahala. tapi kena qadha juga. Kalau qaul mu'tamad dikira tempoh tu tempoh haid. Dikira tempoh haid, kenalah buat tempoh haid. Tapi kalau nak ringan, ambil qadha. Qadha suci jadi puasa dia, tak qadha lain. Sembahyang pertama. Kan? Sembahyang pertama. Ini kan ada 7 hari dia datang tu, ada dia biasa. Bulan depan dia datang 8 hari. Dia tak pakai lah ada kan. Dia tengok balik, adakah dia kekal 8 hari. Kalau kekal pula 8 hari bulan selepasnya, maka barulah bertukar adab. Tapi kalau baru sekali bulan 8, tetap kekal adab 7 lagi. Tetap 7 lagi. Habis. Dan bermula makna nifah. Yang lebih lagi tu kita akan berikan muka surat belah. Dia ada isu lagi tambahan tu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sekali lagi Nabi kata muka surat ni. Dan bermula makna nifah itu. Ni nifah pula. Habis dah haid. Habis kejap haid, kemudian kita akan masuk balik haid. Nak tengok nifah pula. Nifah ni darah selepas bersalin. Nak tahu mana hukum darah nifah, berapa kadar paling sikit darah nifah, berapa kadar paling banyak, dan berapa ghalib dia. Itu mudah saja. Ghalib kadar 3 tu mudah, tapi makna tu kena faham. Makna nifah itu ialah darah yang keluar. Nifah ni darah nifah, darah yang keluar. Kemudian ini selepas selepas apa? Selepas daripada keluar habis sekalian anaknya. Anak tu yang ada dalam rahimnya, dalam rahim ibunya. Selepas keluar anak, sekalian anak. Kalau anak ada 4 keluar 4 orang, tu mana sekalian. Kalau ada 2 lah, kita ambil contoh 2, kembar 2. Keluar anak pertama, jarak nak keluar anak nombor 2 tu kiranya 5 jam. Maka darah yang keluar selepas 5 jam, dah tempoh 5 jam, itu bukan darah nifah.
wajib dia qada sembahyang. Kalau dia boleh sembahyang, wajib sembahyang. Kerana itu bukan darah nifas. Itu termasuk darah fasidah. Kenapa tak nama nifas? Kerana rahimnya masih belum kosong. Kerana takrif darah nifas ni darah yang keluar daripada farah dia tu selepas kosong rahim daripada anak. Selepas keluar sekalian anak daripada rahim. Sedangkan anak masih lagi ada dalam rahim dia, baru keluar seorang baru, maka tak dinamakan darah nifas. Jadi darah nifas ni ada dua situasi yang tidak dikira darah nifas. Pertamanya, situasi inilah isu ni. Isu anak ramai ni, anak kembar ni. Keluar pertama anak kembar, darah yang keluar selepas tu masih lagi anak kedua duduk dalam perut, maka tidak dinamakan darah nifas. Jadi ada dua situasi. Pertamanya, darah yang keluar sebelum keluarnya anak. Kan sebelum anak nak keluar, dia keluar darah dulu. Dia akan keluar darah dulu. Maka darah yang keluar sebelum keluarnya baby, itu bukan darah nifas. Situasi yang kedua, mana bukan darah nifas? Darah yang mengiringi baby itu. Kita tarik baby, keluar dengan darah-darah. Itu juga bukan darah nifas. Dan yang ketiganya, apabila keluarnya baby, maka keluar pula darah, sedangkan baby masih ada seorang lagi dalam tu, juga bukan darah nifas. Bagi situasi anak kembar, maka ada 3 situasi darah yang bukan darah nifas. Sebelum keluar baby, keluar darah dulu, itu bukan darah nifas, itu darah fasidah. Maka keluar baby yang pertama mengiringi darah, memang banyak darah. Pengalaman tengok isteri dia salin, memang tahu. Maka baby keluar dengan darah-darah dia keluar. Dan yang kedua, selepas keluarnya baby pertama, keluar dulu darah, nak keluar pula baby kedua, keluar pula darah, maka juga bukan darah nifas. Bila darah nifas? Apabila keluarnya baby kedua. Barulah selepas keluar baby kedua, keluarnya darah walaupun setitik, itulah dia mula kira darah nifas. Itu mula kira. Itu mula tak wajib solat dah. Tempoh kena tahu, tempoh pukul berapa mula darah nifas. Sebab kita nak catat mula tak wajib solat. Dalam tempoh nak salin tu, kalaulah ada tak sempat nak solat satu waktu, wajib dia potong. Kenapa? Kerana ketika tu belum darah nifas, baru darah istihadah ataupun darah fasidah. Nak solat tak boleh, duduk dalam, contoh dalam labor room kan, tak boleh solat. Tapi dia terkorban satu waktu. Sebab duk pisah, duk puasa, nak boleh keluar baby satu waktu, wajib potong. Senyum-senyum lah. Laki tak apalah. Itu dia kata boleh katakan darurat solat. Mana? Dia nak solat tak boleh lah. Contoh tak boleh lah. Kalau boleh kena buat. Sakit pun dia boleh tahan. Darurat. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia tengah puasa ni, doktor dia tengah takkan nak masuk solat. Dia tengah doktor dia tengah ni kan. Contohlah ada orang yang payah nak salin ni, contoh sajalah. Contoh sampai 2 jam. Lepas tu tak payah. Tak payah. Salin. Orang kena pengingatkan dia tu asal. Orang kena pengingatkan dia tak ingat. Dia tak ingat dah. Dia ingat nak ni je lah. Dia ingat nak bagian keluar cepat dah kan. Lepas tu dia ingat nak mati lah dia kata. Jangan. Bagi kan nak mati nak keluar anak. Kita mudah je, lelaki duduk luar. Tak keluar lagi. Itu dia lelaki. Dah keluar. Baby, lelaki puan. Tu je lelaki. Nyum je. Kita pun tahu sakit apa. Yang habis nyawanya lah bini. Yang habis nyawa, batu pahala besar, ya Allah. Besar pahala orang perempuan. Pahala salim besar. Tapi orang perempuan ni, kalau kita kena educate dia, kena dia speaking pula, apa dia kena ajar, latih, bagi kesedaran. Kadang-kadang dia tak tahu tu. Lepas tu dia tak nak beranak. Tak tahu beranak pula. Lepas salim tu tak nak beranak lah, sakit. Dia tak tahu pahala besar. Pahala orang perempuan yang antara pahala besar, dia kalau kena gaya, sebab tu ulama kata kena gaya orang perempuan ni mudah masuk syurga. Tapi tak kena gaya cepat neraka je. Sebab dia orang panggil apa? Modal dia banyak. Khidmat pada lelaki. Tu pahala khidmat pada lelaki yang pertama. Yang keduanya tolong jaga anak lelaki. Khidmat juga tu. Termasuk khidmat kan. Tapi kalau sebab tu kalau kita umumkan khidmat pada lelaki. Sama ada khidmat secara personal ataupun tolong jaga anak dia, tolong jaga tolong uruskan semua sekali. Yang keduanya ialah beranak. Beranak ni pahala besar. Sebab tu dia kena sedar, dia kena ingat bahawa beranak ni adalah pahala.
Patut orang dulu sakit pun dia kata Allah, kalau tak kena pahala aku tak nak beranak. Tapi kena pahala dua benda. Pertama, pahala beranak. Yang keduanya, dia nampak pahala di mana? Dia nampak pahala di aset tu. Aset anak tu. Sebab tu dalam kita Imam Ghazali, adalah kita Imam Ghazali Al-Arba'un, dan dinafalkan oleh Syekh Qadir Al-Mandili, Penawar Bagi Hati. Dalam bab apa dia? Dalam bab faraj. Kalau dah belajar kitab Penawar, tengoklah bab faraj. Dalam bab faraj ini, cara jaga faraj, maksud nak guna faraj untuk dapat pahala. Ini semua benda-benda ni kena ada kesedaran supaya kita tahu guna dia. Ini kira guna tak tahu, ikut dam. Untuk farah ni salah satu cara untuk orang panggil kegunaan untuk dapat pahala. Apa dia? Menggunakan farah kita untuk dapat anak. Sebab apa? Sebab anak itu pahala. Semata-mata lahir anak itu pahala. Anak semata-mata melahirkan anak bagi perempuan itu pahala. Bagi lelaki pula, lahirnya anak, dan anak itu soleh, itu aset dia, dipanggil ikan pasif sampai dia hidup. Kalau tak ada zakat memang tak boleh buat lah. Tak dapat anak kan, anak mandu. Ada zakat mandu, jadi barang tu. Oh, tu kena tahu mandu. Injek je ni. Injek tak naik dah, mampu. Kita kena jaga. Ada cara dia jaga. Malam ni kita cek. Saya ada buat cek kesihatan kan. Antara yang saya ceknya, tapi ini untuk personal lah, kita tak cerita umum lah. Kita cek, kita tahu orang mandul ni, kita boleh cek. Maksudnya, salah satunya kita cek fungsi lelaki. Yang keduanya kita cek tahap kesuburan. Kita boleh cek. Atau orang yang nak kahwin ni, sebaiknya dia cek. Orang dah kahwin pun cek juga kan. Kita boleh tahu tahap kesuburan dia. Dan apabila dia tak subur, tu kadang-kadang dia mandul, dia kena tahu cara rawat dia. Dan kita kena tahu punca dia, kenapa dia jadi mandul. Dia bukan genetik. Kalau genetik ni payah sikit nak rawat, lambat lah maksudnya. Dia genetik, tak ada genetik pun mandul dia ni. Tapi rosaknya sistem apa nama ni, hormon lelaki dia tu sebab dia yang buat rosak. Dia ada cara untuk nak jaga lelaki. Prostat sama juga. Isu kalau rosak prostat ada cara dia. Kalau tak subur, tak mandul lagi tapi tak subur, dia lambat lekat. Lambat dia tembok di diri rahim, dia tak jadi sperma dia. Lepas tu dia salahkan kepada ladang subur dah. Oh, dia kata laki isteri dia mandul. Dia tak tahu dia benih tak pakai. Benih dia ini injek tak jadi ni. Dia ada cara dia benih tu. Jadi cara jaga dia, kena tahu cara jaga. Faktor pemakanan satulah, paling penting cara jaga makan lah. Yang kedua cara life dia. Biasanya saya dapat kesan lah, tapi tak cerita lah kat tuan badan. Cuma kita cerita umur lah. Kadang-kadang umur 27. Biasanya kalau ikut kajian falak, umur 33 ke atas baru dia menurun. Nutrien dalam badan kita menurun. Sebab tu kalau ilmu falak kata apa, manusia ni apabila 33 ke atas, dia mula mengalami tahap penurunan. Bukan lagi kesuburan, tidak. Tapi kalau lah umur 20 ke atas, dipanggil tahap kesuburan. Nutrien dia cukup apa semua, cantik, energi dia, power dia semua cantik. Emosi dia mudah nak kontrol. Tapi 33 dia akan mengalami itu. Tapi hari ni dah. Sebab faktor life, gaya hidup, gaya pemakanan, 20 lebih tu pun dah teruk. Kadang-kadang kita baca indeks, apabila kita cek semua data dia, indeks kelelakian dia macam umur 70. Kalau kita keluar data, kita semua ada. Sampai kipas umur 70 kita cek, kita boleh compare ni, tengok umur 70. Kelelaki yang umur 70, ni baru 25, sama dengan umur 27. Buat malu kan. Umur 70 lebih, tahap kelelakian dia power lagi, cek ni 25 baru, sama dengan umur 27 ke 3. Tengok, nampak tak? Allah, kau nak pendekah kok 25. Dah siang lagi. Sebab apa? Sebab faktor makanan dan gaya hidup. Oh, dahsyat. Kalau cerita nanti kita pergi kita. Kalau kita buat sedih kan? Sedih sebab
Kesedaran tidak ada. Kesedaran tidak ada. Bukan cerita lain, kolesterol apa tu, Allah tu tak cerita. Ni yang benar accept lelaki. Accept lelaki pun. Habis, kita tengok balik Dan kemudian selepas kosong keluar dalam rahim dia kosong sekalian anak. Dan kemudian dam ni dia panggil atah, kemudian daripada keluar. Ni daripada keluar habis sekalian anak dan nak sambung kat mana? Sambung selepas keluar habis anak tu dan kemudian dan selepas tu dan kemudian daripada kemudian selepas daripada keluar segala juzuk anak. Mula-mula keluar anak dulu. Kalau anak ada dua. Kalau anak seorang, keluar apa? Keluar selepas keluar sekalian juzuk anak. Walaupun anak seorang saja. Keluar dah. Tapi tak semua juzuk. Ada terpotong. Contohlah terpotong jari, duduk dalam rahim, keluar darah tak dalam darah wanita. Kena proses keluarkan dulu juzuk yang ada dalam rahim. Kalau keluar sekalian anak, sudah faham. Dan selepas keluar sekalian juzuk anak. Kalau anak tu seorang, kena keluar juzuk dia. Jangan ada sebahagian juzuk anak masih berada dalam rahim. Tak dinamakan darah nifas. Contoh sahaja, careless mana-mana doktor, dia operate, terpotong tangan, terpotong jari kecil je jari terpotong. Duduk dalam rahim dia. Selepas tu dah siap semua dah keluar. Keluarlah darah, tapi masih tak kosong rahim daripada juzuk. Maka tak dinamakan darah nifas. Dan kemudian dan tu atau kemudian daripada keluar kelih anak. Dan kemudian daripada keluar segala juzuk anak yang ada dalam rahimnya rahim ibu, sama ada anak yang keluar itu hidup atau mati. Ini takmin. Sama ada yang keluar itu alaqah, seketul darah, atau mudrah, yang tadi melahirkan anak. Ni pula dia panggil gugur. Gugur pun ada nifas juga. Kita kadang-kadang gugur tu dia ingatnya nifas ni salin saja. Dia kata gugur anak dia alaqah, seketul daging je, ataupun seketul darah saja. Lepas keluar seketul darah, keluar darah. Darah tu darah nifas. Dinamakan nifas. Itu takmin kata darah. Bukan saja anak, bukan saja juzuk anak, tapi alaqah atau mudrah. Alaqah tu seketul darah, mudrah tu seketul daging. Sama ada beranak itu terbit ikut jalan biasa, beranak normal, keluar ke farah, ataupun terbit ikut perut. Ini operate lah. Seperti dibelah perut ibunya. Ni maka ni mudahlah kita dah faham. Maka ni dia nak tafrid perincian. Dia kata nak nama darah nifas tu. Jika seorang perempuan itu bunting dua anak, mengandung dua anak, ini mengandung kembar. Kemudian ia perempuan beranak seorang anak itu, keluar dulu anak yang pertama, baby pertama, maka keluar darahnya, darah perempuan tadi. Bila? Selepas beranak itu, selepas beranak baby pertama. Beranak ni mana selepas melahirkan baby pertama, keluar darah. Kemudian 10 hari, lama nak keluar pula baby kedua ni. Kemudian 10 hari, selepas 10 hari atau sebulan, beranak pula anak yang kedua. Kemudian tu selepas 10 hari atau sebulan. Kemudian ni maknanya asalnya kemudian ni selepas tu. Selepas apa? Selepas 10 hari ya? Ataupun sebulan, ataupun selepas sebulan. Selepas 10 hari, selepas sebulan. Selepas dia beranak tu lah, anak baby pertama. Beranak pula, maksudnya melahirkan pula anak yang kedua. Maka darah yang keluar sebelum beranak yang kedua itu bukan darah nifas, dinamakan darah istihadah. Darah istihadah, mandi, wiladah dan solat ikut biasa. Solat macam biasa. Kalau ada darah juga, dia panggil buat ikut protokol, prosedur orang yang daimun hadath. Nanti kita akan belajar tata cara mengambil wudu orang yang daimun hadath. Dia panggil special case.
Dan darah yang keluar kemudian daripada beranak yang kedua, ini baby yang kedua, itulah darah nifas. Lepas keluar anak yang kedua, baru nama darah nifas. Dan demikian lagi, jika perempuan itu bunting seorang anak jua. Sampai bila satu perenggan ni, sebab ni masih lagi covering, masih lagi nak perincikan cara nak ukur nifas. Tadi kembar, ni pula juzuk anak pula. Dia nak mendiktirkan sana. Dan demikian lagi begitu juga. Demikian lagi tu mana begitu juga. Begitu juga ni sama juga. Sama ni mesti ada wajah syabah. Sama dengan apa? Sama dengan isu perempuan bunting dua anak. Ini perempuan melahirkan anak kembar. Bunting tu mana mengandung lah. Perempuan mengandung dua anak. Perempuan mengandung anak kembar. Wajah syabah dia sama-sama bukan darah nifas. Nak bincangnya isu ni bukan darah nifas juga. Tu begitu juga. Apabila dia kata wakazalika, begitu juga kita tahu. Dia nak cerita isu yang sama. Tapi kena tahu mana tempat persamaan dia. Tu kena tahu. Setiap ulasan, setiap pernyataan ataupun setiap perenggan musannif, kita kena tahu poin dia. Ini poin dia ni. Kalau kata wakazalika dan demikian juga, kita tahu begitu juga. Begitu juga ni apa? Sama juga. Sama ni dari sudut apa? Isu ni bincang bukan darah nifas. Maka isu yang ini sama apa? Sama bukan darah nifas juga. Itu poin dia nak cerita. Isu berbeza, tapi poin yang sama. Dua-dua isu ini bukan darah nifas. Kenapa? Isu pertama bukan darah nifas. Kenapa? Kerana tak kosong rahim. Tu je poin dia. Rahim tak kosong daripada anak. Masih lagi anak, ada anak. Kenapa? Isu pertama kembar. Isu kedua nak cerita tak kembar, tapi juzuk tak kosong. Dia nak kosong baby dan nak kosong juzuk baby daripada rahim. Kosong rahim daripada baby dan daripada juzuk. Itu dia poin dia. Dan demikian lagi, jika perempuan itu bunting seorang anak juga, maksudnya mengandung seorang anak saja. Apa mana saja? Tidak kembar. Itu mana saja. Kemudian selepas tu ia beranak. Lepas tu ia melahirkan anak. Bahasa kampung ni beranak. Lepas tu ia beranak. Tadi ia melahirkan anak. Lepas dia melahir tu dan keluar anak itu, keluarlah anak. Tu nama melahir. Lahir tak keluar anak, tak panggil melahir. Dia melahir, tapi melahir tak beranak. Sebenarnya hakikat sebenarnya ni tak dinamakan lahir lagi. Dalam terma fiqh, bahasa kita panggil melahir lah. Kenapa? Yang kata lahir ni kena kosong rahim. Tu baru panggil melahir. Melahirkan anak. Tengok lebok apa mani kan. Lebok nampak madu. Lebok jarum dia tu. Dia ada tu gula mana-mana. Kena isap gula. Manis tu. Dan keluar anak itu. Apa beranak keluar anak tu. Tetapi istidrak keluar. Tetapi ni nak tarik balik lah. Istidrak tunggu mau kata keluar. Tetapi ada satu jari anak itu putus. Apa putus tu? Badan. Dia ada keluar. Putus dalam rahim ibu. Putus dalam perut. Tak keluar. Maka lepas beranak, maka perempuan itu keluar darahnya. Maka darah itu bukan nifas. Kenapa? Kerana belum keluar habis segala juzuk anaknya. Wallahu a'lam. Bermula sekurang-kurang nifas itu satu lafaz. Baru nak masuk, habis dah makna dia. Baru nak masuk formula. Masa kadar masa nifas, kadar minimum dan kadar maksimum dia akan cerita. Dan kadar wajib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama.